Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi dengan tutorial DIY sistem kuasa solar. Fokus kita dalam video kali ini adalah tentang solar charge controller jenis MPPT. Dekat sini kita ada MPPT solar charge controller daripada SRNE model ML2440. Daripada SRNE ini kita ada ML2420, 2430 dan juga 2440. Yang ni adalah 2440. Nombor yang belakang tu 20, 30, 40 tu adalah merujuk kepada maksimum charging current daripada solar charge controller ni. Yang ni ML2440 maksudnya maksimum charging current adalah 40 amp. Bagi ML series ni, modul yang tuan-tuan perlukan untuk Bluetooth connection adalah BT1. Untuk dapatkan solar charge controller, nak dapatkan modul Bluetooth ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Troli ni pun ada beberapa perubahan yang saya dah buat. Yang pertama, plywood ni saya dah tukar dengan plywood yang lebih besar. Lebar plywood ni 2 kaki, panjang 4 kaki, tebal 12 mm. Saya terpaksa tukar dengan plywood yang lebih besar, yang lebih lebar sebab bateri solar hub ni dia panjang. Bila kita letak secara melintang, dia akan jadi lebih lebar. Kalau plywood yang lama tu, bila kita letak bateri, dia akan terkeluar daripada plywood. Bateri ni memang panjang dan besar sebab kapasitinya adalah 200 mAh. Dan detail tentang bateri ni, tuan-tuan boleh tengok dalam video yang lepas. Saya dah share dengan detail tentang bateri ni. Apa kelebihan bateri ni? Antaranya adalah bateri ni tuan-tuan boleh buat sambungan secara siri dan juga selari. Dan untuk sambungan siri maksimum sampai sistem 48 volt. Dan stok bateri ni pun dah tak banyak. Tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Saya rasa tinggal dalam 4 ataupun 5 biji saja lagi. Dan lagi satu, bila kita dah guna plywood yang lebih besar ni, kita boleh ubah kedudukan inverter. Sebelum ni inverter ada dekat bawah. Sekarang ni kita boleh bawa naik ke atas sebaris dengan solar charge controller. Dan untuk bahagian bawah ni nanti kita akan pasang lagi. Ada lagi 2-3 benda yang kita akan pasang dalam video-video seterusnya nanti. Kita akan sentuh dulu tentang wiring. Macam mana saya buat sambungan untuk setiap peralatan yang ada dekat kita punya plywood ni. Kita mulakan daripada bawah. Dekat bawah kita ada bateri dan daripada bateri ni saya sambungkan kepada terminal start dekat sini. Dan kabel yang saya gunakan kabel 6 AWG ataupun 16 mm. Dan antara bateri dan juga terminal start ni saya pasangkan dengan fuse 200 amp. Dan dekat sini tuan-tuan ada pilihan sama ada nak gunakan fuse ataupun nak gunakan DC breaker. Kedua-duanya tuan-tuan boleh guna. Kalau tuan-tuan gunakan DC breaker, tuan-tuan masih lagi ada overcurrent protection dan tuan-tuan boleh gunakan juga breaker ni sebagai switch untuk putuskan sambungan antara bateri kepada terminal start. Tapi untuk ni saya gunakan fuse 200 amp. Jika berlaku overcurrent, apa yang akan berlaku? Fuse ni akan putus. Dan lagi satu keadaan, kalau berlaku short circuit, terminal positif dan terminal negatif ni tersentuh, fuse ni akan putus. Ini adalah ciri-ciri keselamatan yang penting yang tuan-tuan kena pasang dalam sistem kuasa solar. Sama ada nak gunakan fuse ataupun gunakan DC breaker. Cuma bila tuan-tuan gunakan terminal start ni, tuan-tuan kena hati-hati. Positif dan negatif ni tak boleh tersentuh. Sebab tu saya offsetkan sikit. Yang negatif ni saya pasang di bawah sedikit. Dan terminal start ni berfungsi sebagai terminal connection. Dan semua sambungan adalah pada terminal start ni. Kita punya solar charge controller pun akan sambung kat terminal start. Dan kita punya inverter pun akan sambung dekat terminal start. Daripada terminal start ni saya gunakan kabel yang sama juga. Kabel 6 AWG untuk sambungan kepada inverter. Dan antara terminal start dan juga inverter ni dekat kabel positif saya pasangkan breaker 80 amp. Tentang saiz kabel, saiz breaker ni tuan-tuan boleh tengok dalam video sebelum ni. Sebelumnya saya dah ceritakan. Pada solar charge controller, untuk sambungan ke bateri, kita sambung juga pada terminal start. Dan pada kabel positif ni saya dah pasangkan dengan satu DC breaker. Lagi satu kabel adalah untuk sambungan kepada solar panel. Saya dah pasangkan dengan MC4 connector. Dan kabel yang saya gunakan adalah kabel 10 AWG. Dan sebenarnya untuk sambungan ke bateri ni, sepatutnya kita gunakan kabel yang lebih besar. Kabel 8 AWG ataupun 10 mm. Tapi saya cuma gunakan kabel yang sebelum ni yang kita dah gunakan. Dan lagi satu sebab solar panel yang saya ada ni cuma 400 watt sahaja. Jadi saya boleh gunakan kabel yang lebih kecil. Dan lagi satu yang mainkan peranan adalah jarak sambungan. Bila jarak sambungan kita ni semakin dekat, kita boleh gunakan kabel yang kecil sedikit. Lagi satu sambungan yang saya belum buat adalah sambungan pada bahagian load. Untuk load ni output dia adalah 12 volt DC sebab kita gunakan bateri 12 volt.
Kalau kita gunakan bateri 24 volt, output ni adalah output 24 volt. Solar charge controller ni tuan-tuan boleh gunakan untuk sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Dua-dua boleh guna. Dan dekat sini adalah untuk sambungan kita punya modul Bluetooth RS232. Dan untuk bahagian load ni nanti akan ada video khas saya akan share dengan tuan-tuan macam mana cara untuk tuan-tuan buat sambungan pada bahagian load. Untuk load ni, walaupun yang ni maksimum charging current adalah 40A, tapi output ni hanya 20A saja. Nanti insya-Allah saya akan share dengan tuan-tuan macam mana kita nak buat sambungan untuk load yang lebih besar, current yang lebih tinggi. Ini untuk sambungan kepada bateri, sambungan kepada solar panel, dan dekat hujung ni kita ada untuk sambungan kepada temperature sensor. Bila tuan-tuan beli solar charge controller ni, dia bagi sekali dengan temperature sensor. Kalau tuan-tuan gunakan bateri SLA, bateri AGM, saya rekomenkan tuan-tuan sambunglah temperature sensor ni sebab untuk bateri SLA, bateri AGM adalah sensitif dengan suhu bateri tu sendiri. Bila suhu bateri semakin tinggi, dia akan reduce charging current secara automatik. Ataupun kalau terlampau tinggi, dia akan cut off charging untuk mengelakkan bateri kita daripada rosak. Tapi untuk ni kita gunakan bateri lithium, dekat dalam memang dah ada temperature sensor. Kita tak perlu buat sambungan ni. Selesai cerita tentang sambungan, sekarang kita teruskan lagi dengan spesifikasi detail tentang solar charge controller ni dan apa lagi function-function yang ada dalam solar charge controller ni. Cuaca hari ni tuan-tuan agak cerah juga. Tapi risau sebab dia cerah tapi terasa barang ni biasanya nak hujan lah. Saya takut nanti tak sempat kita nak test. Jadi kita akan sambungkan kepada solar panel dan saya akan ambil screenshot daripada kita punya Bluetooth monitoring. Kita nak tengok berapa watt kita akan dapat dengan 2 keping solar panel. Satu keping solar panel 200, so total kita ada 400 watt. Kita nak tengok berapa watt yang akan kita dapat dengan menggunakan solar charge controller jenis MPPT. Dan sebenarnya tuan-tuan memang jauh perbezaan nilai power yang akan kita dapat daripada solar panel yang sama. Biasa kalau kita guna MPPT ni memang kita akan dapat power yang lebih tinggi. Basically lebih kurang 30%, tapi kalau untuk solar charge controller yang high quality ni kemungkinan kita akan dapat lebih daripada 30%. Dan untuk sambungan solar panel ni adalah sambungan secara siri sebab kita gunakan MPPT. Kalau untuk PWM, tuan-tuan kena buat sambungan secara selari. Dan untuk ni tuan-tuan boleh buat sambungan secara siri. Dan maksimum VOC ataupun voltage kepada solar panel adalah 100 volt. Kita sambungkan kabel solar panel dan kita boleh onkan breaker ni. Okay, kat sini kita boleh nampak kita dapat 14.9 15A daripada 2 keping solar panel ni. 18, 19, 20A, 21. Sekarang ni kalau kita tengok dekat apps kita dapat dalam 300 watt. Kalau tuan-tuan masih ingat masa kita guna PWM hari tu kita cuba dapat dalam 200 watt lebih saja. Ini kita dapat 300 watt. Dan lagi satu yang memainkan peranan adalah state of charge bateri. Bateri kita pun dah 93%. Kalau state of charge ni lebih rendah, charging current ataupun power kita ambil daripada solar panel akan jadi lebih tinggi. Dan lagi satu, matahari pun dah terlindung sikit dengan awan. Walaupun hari ni hari yang cerah, masih berawan. Sebelum ni pernah ada orang tanya, boleh tak kita gunakan power daripada sistem solar ni sambil kita charge? Jawapannya boleh tuan-tuan. Sebagai contoh, sekarang ni kita dapat daripada solar panel, daripada matahari 300 watt. Dan kipas angin ni kalau kita on, dia akan gunakan 85 watt sebab ni adalah kipas industrial. Jadi kalau saya onkan kipas angin ni, dia tak akan gunakan power daripada bateri, dia akan gunakan power direct daripada solar panel. Dan pada masa yang sama, dia akan charge juga bateri kita ni. Power kita dapat 300, kita guna 85, lebihan yang 200 watt tu akan digunakan untuk charge bateri ni. Itu adalah konsep asas dalam sistem kuasa solar. Dan sebagai bukti, sekarang ni dalam keadaan kipas ni kita off, charging current yang kita dapat daripada solar panel adalah 20A. Tapi bila kita onkan kipas angin ni, charging current ni akan berkurang. Maksudnya current yang masuk untuk charge bateri ni automatik akan berkurang. Sekarang ni kepada 15A saja. Jadi dalam solar ni memang kita boleh charge sambil kita guna, tak ada masalah. Cuma kalau kita guna lebih daripada yang kita dapat daripada solar panel, bateri kita akan flat. Jadi sekarang ni bateri masih lagi charging, current 15A, dan pada masa yang sama kita boleh hidupkan kipas angin ni. Inilah konsep yang ada dalam sistem kuasa solar. Okey tuan-tuan, kita tengok dulu apa yang ada dalam kotak solar charge controller ni. Untuk tuan-tuan dapatkan nanti, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Dan dekat dalam ni kita ada user manual. Benda ni jangan buang tuan-tuan. Inilah kita punya panduan nanti.
Dan inilah kita punya solar charge controller. Yang ni temperature sensor untuk kita pasangkan pada bateri nanti kalau perlu. Kalau tuan-tuan gunakan bateri lithium yang ada smart BMS, tuan-tuan dah tak perlukanlah sensor ni sebab dalam bateri tu memang dah ada temperature sensor. Kalau bateri SLA, AGM, tuan-tuan boleh pasangkan temperature sensor ni. Berat solar charge controller ni 2 kg. Dan lagi satu dekat dalam ni ada mounting template. Jadi saya tunjukkan macam mana tuan-tuan nak gunakan mounting template ni. Dan sebelah tu tak ada apa-apa, ni saja tuan-tuan yang ada. Kita ada solar charge controller, mounting template, user manual dan juga temperature sensor. Untuk solar charge controller ni, tuan-tuan boleh gunakan untuk sistem 12 volt dan juga sistem 24 volt. Untuk sistem 12 volt, maksimum solar panel adalah 550 watt. Dan untuk sistem 24 volt, maksimum adalah 1100 watt. Tapi untuk solar charge controller ni, heatsink yang ada dekat belakang ni memang sangat besar. Jadi tak ada masalah kalau tuan-tuan nak over paneling. Maksudnya kita nak gunakan solar panel yang lebih besar. Tadi kalau ikutkan maksimum 550 watt. Dan untuk solar charge controller ni tak ada masalah kalau tuan-tuan pasang solar panel yang lebih besar. Sebagai contoh, kita ada ni 2 keping 200 watt. Kita boleh sambung sampai 3 keping sampai 600 watt. Cuma apa yang dia akan buat, dia akan limit charging current kepada 40 amp. Untuk solar charge controller yang biasa, yang murah, ada juga yang memang ada current limit, tapi masalahnya solar charge controller tu memang akan panas dan akan cepat rosak. Untuk yang ni tak ada masalah tuan-tuan sebab heatsink yang ada dekat belakang ni memang sangat besar. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok ada solar charge controller harga yang lebih murah, saiz cuma 1/3 saja pada yang ni, tapi tuan-tuan tak boleh over paneling. Kalau tuan-tuan over paneling, dia akan panas, dia akan rosak. Yang ni tak ada masalah kalau tuan-tuan pasangkan dengan solar panel yang lebih besar. Tapi satu benda yang tuan-tuan kena ingat, voltage jangan lebih. Dan untuk yang ni, maksimum VOC ataupun voltage daripada solar panel adalah 100 volt. 100 volt ni sama dengan hybrid inverter 24 volt 3000 watt. Dan lagi satu ciri-ciri yang membuktikan itu memang betul-betul MPPT solar charge controller, VOC ataupun input voltage daripada solar panel mestilah 50 volt ke atas tuan-tuan. Sebab MPPT ni memang efisien kalau kita running dalam high voltage dan design untuk MPPT ni memanglah untuk high voltage low current. Berbeza dengan PWM, low voltage high current. MPPT mesti high voltage. Okey tuan-tuan, saya nak sentuh sikit tentang over paneling ataupun kenapa kita perlu gunakan solar panel yang lebih besar daripada yang sepatutnya. Okey, dalam solar ni kita kalau boleh kita nak dapatkan power yang tinggi dan charging current yang tinggi. Tapi pada awal pagi, matahari belum terang lagi, kita akan dapat power yang rendah dan charging current ni akan rendah jugalah. Jadi kalau kita gunakan solar panel yang lebih besar, di awal pagi kita akan dapat power yang tinggi dan charging current yang tinggi. Dan pada waktu tengah hari mungkin kita akan dapat power yang tinggi, tapi tak ada masalah sebab solar charge controller dia ada function untuk limiting. Kita akan masuk juga 40 amp. Dan ada orang berpendapat rugi kalau kita over paneling ni sebab solar panel besar pun charging current tetap 40 amp juga. Dan sebenarnya tuan-tuan, tujuan kita over paneling ni adalah untuk cover pada waktu pagi dan lewat petang. Sebab waktu awal pagi dan lewat petang ni kita akan dapat power yang rendah daripada solar panel. Jadi kalau kita buat over paneling ni, awal pagi pun kita akan mula charge dengan power yang tinggi sampailah lewat petang. Itulah tujuan over paneling. Tapi jangan over voltage. Kalau over voltage lebih daripada 100 volt, charge controller ni akan rosak. Tapi untuk over paneling ni janganlah terlampau tinggi sangat, jangan lebih terlampau banyak. Kita tak nak solar charge controller ni terlampau panas. Pada sebelah atas ni memang tak ada apa-apa, kosong. Dan untuk bahagian bawah, bahagian terminal ni pun tadi saya dah tunjuk kepada tuan-tuan macam mana kita nak buat sambungan. Saya rasa tak ada masalah lagi dah. Ini untuk temperature, sambungan solar panel, bateri dan juga load. Semuanya ada label positif negatif, positif negatif, positif negatif. Dan ini adalah untuk sambungan kita punya modul Bluetooth RS232. Untuk solar charge controller yang high quality, yang premium ni tuan-tuan, menu yang dia bagi ni memang sangat berguna. Bukan setakat spesifikasi tentang solar charge controller ni saja. Dalam ni juga ada teori-teori tentang sistem kuasa solar dan macam mana cara kita nak pasang dengan detail sekali tuan-tuan. Dan satu benda yang tuan-tuan kena ingat, untuk solar charge controller ni, bahagian load ni, maksimum output current hanya 20 amp saja. Tapi tak ada masalah, kita ada lagi satu device nanti untuk kita discharge current yang lebih tinggi daripada bateri.
Dekat dalam manual ni memang ada penerangan yang detail tentang solar charge controller ni, cara nak buat sambungan dan juga teori-teori tentang sistem kuasa solar ni. Dekat sini pun ada diagram dibagi macam mana tuan-tuan nak buat sambungan. Semuanya dah ada tuan-tuan. Saiz kabel pun ada dia bagi sekali. Untuk mounting template ni tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan nak pasang solar charge controller tu kat sini, sama ada dinding plywood ataupun dinding batu konkrit, tak ada masalah. Tuan-tuan letakkan mounting template ni dan kita tandakan kedudukan lubang untuk kita pasangkan skru. Jadi mudahlah kita nak pasang. Dan bila dah pasangkan skru, tuan-tuan boleh sangkut saja macam ni. Kalau untuk pemasangan dekat rumah ataupun dekat rumah kebun, saya rasa tak ada masalah kalau kita mounting dengan cara kita sangkut macam ni. Tapi kalau untuk camper van, saya recommend tuan-tuan gunakan bolt dan nut, tebuk lubang daripada depan ni dan pasangkan nut dekat belakang, lebih kemas lah. Dan sebut tentang camper van, sebenarnya memang ada solar charge controller yang khas untuk camper van. Dan untuk camper van ni biasanya dia akan combine charging daripada solar panel dan juga charging daripada alternator. Sebagai contoh, ni adalah solar charge controller jenis MPPT juga yang khas untuk camper van. Untuk yang ni, dia akan combine charging daripada solar panel dan juga charging daripada alternator yang ada dalam kenderaan. Sama juga ada user manual. Nantilah yang ni untuk next video nanti saya akan share dengan tuan-tuan macam mana dia berfungsi dan macam mana kita nak buat sambungan kepada alternator. Dan yang ni MPPT 30A dan charging daripada alternator 35A. Ini untuk kemudian lah. Sebenarnya untuk MPPT ni pun ada banyak lagi benda yang saya nak share dengan tuan-tuan. Dan kita akan sentuh satu persatu. Dan sebenarnya testing kita tu memang sedang berjalan. Kita tengah test untuk charge dengan menggunakan 2 keping solar panel. Sekeping 200 watt, total ada 400 watt. Dan sebenarnya tuan-tuan, inilah kali pertama yang saya dapat test betul-betul solar panel tu. Kalau tuan-tuan perasan dalam video-video sebelum ni pun, saya tak pernah sentuh tentang performance solar panel ni sebab saya pun tak tahu lagi performance solar panel tu. Dan hari ni Alhamdulillah saya dah dapat performance sebenar solar panel 200 watt tu. Okey, daripada 2 keping solar panel 400 watt ni, paling tinggi saya dapat tadi saya tengok 361 watt. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni saya pernah share dengan tuan-tuan solar panel daripada QCell. Solar panel tu sekeping 400 watt dan maksimum yang saya pernah dapat daripada solar panel tu pun adalah 360 watt saja. Jadi solar panel ni setanding dengan solar panel daripada QCell. Dalam video sebelum ni pun pernah ada juga orang tanya, bang kat mana nak beli solar panel tu? Tapi saya bagi tahu solar panel ni belum lagi ready untuk dijual sebab saya tak pernah test. Tapi hari ni saya dah confident solar panel ni memang betul-betul berkualiti. Daripada 400 watt kita boleh dapat 361 watt. Cuma sekarang ni untuk tuan-tuan nak beli solar panel ni, saya rasa saya tak akan jual online sebab saya risau solar panel ni pecah. Solar panel memang susah nak dapat. Saya bawa masuk sendiri untuk saya testing dan untuk pemasangan saya lah. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan solar panel ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, link untuk kontak saya ataupun link ke website. Nanti kita akan arrange lah macam mana tuan-tuan nak beli solar panel ni. Tapi shipping belum lagi. Kalau nak memang kena self collect lah. Area Ceras, saya dekat Bandar Mahkota Ceras. Tuan-tuan boleh kontak, boleh datang untuk pick up solar panel ni lah. Tak banyak tuan-tuan, ada lagi 8 keping saja. Dan dekat channel ni fokus saya bukanlah semata-mata untuk jual barang. Saya cuma nak share dengan tuan-tuan tentang sistem kuasa solar ni. Cuma bila saya share tu ada orang tanya kat mana nak beli, kat mana nak beli. Dan kebanyakan barang-barang yang saya gunakan untuk tutorial ni, barang ni memang agak susah tuan-tuan nak dapat dekat Shopee, dekat Lazada. Memang kena beli daripada luar. Jadi saya bawa masuk untuk kita gunakan dalam video ni. Dan kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh beli. Link ada dekat bawah dekat video description. Untuk next video tuan-tuan, kita akan sambung dengan wiring bahagian DC ataupun wiring dekat bahagian load daripada solar charge controller. Tapi untuk kali ini saya akan buat sedikit kelainan. Saya nak cuba satu peralatan yang baru. Ini DC fuse block yang kita gunakan daripada dulu lagi untuk sebagai distribution untuk peralatan DC. Konsep ini sama dengan DB box yang ada dalam rumah kita lah. Cuma beza dalam rumah kita tu AC, yang ni adalah tentang DC. Saya nak try lagi satu DC fuse block yang baru. Memang ada kelainan tuan-tuan, memang ada banyak kelainan. Yang pertama, dia ada function untuk ACC, untuk ignition. Dan dekat dalam ni ada relay untuk switching. Dan macam mana nak gunakan DC fuse block yang baru ni, saya akan share dengan tuan-tuan InsyaAllah dalam next video. Sebab untuk DC fuse block yang baru ni memang ada banyak kelebihan. Nanti kita akan tengok satu persatu apa sebenarnya yang kita boleh buat dengan DC fuse block yang baru ni. Salah satunya sebab dia ada function ACC. Jadi kalau tuan-tuan nak tambah USB dalam kereta tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh buat sambungan terus kepada bateri
dan sambungkan ignition. Maksudnya bila kita onkan kunci, kita start kereta, baru dekat sini dapat power. Bila kita matikan enjin kereta, sini pun takkan dapat power dan bateri kereta kita dia takkan flat. Itu salah satu kegunaan untuk DC fuse box yang baru ni, dan kita akan cuba untuk gunakan pada bahagian DC untuk kita punya sistem kuasa solar ni. Okey, sebelum saya lupa, dalam video sebelum ni pun ada orang tanya berapa kos untuk kita set up sistem kuasa solar macam ni. Dan sebenarnya soalan tu tak perlu timbul sebab dekat bawah dekat video description tu tuan-tuan memang ada link dah. Pergi dekat website harga semua ada dekat situ. Tapi tak apa, hari ni saya akan share juga. Kita mula daripada bawah. Yang pertama tentang bateri. Bateri tu bateri lithium iron phosphate 12 volt 200 mAh. Harga dia RM3,500. Kenapa harga bateri ni tinggi berbanding dengan bateri lain dekat Shopee? Semuanya saya dah cerita dalam video sebelum ni. Tuan-tuan boleh tengok video tu. Kenapa harga bateri ni mahal? Ada sebab dia tuan-tuan. Kemudian untuk inverter 12 volt smart inverter maksimum power 1000 watt. Harga dia RM950. Dan untuk solar charge controller hari ni yang kita guna ni, harga dia RM580. Untuk solar panel sekeping RM550. Dua keping lebih kurang RM1000 lebih lah. Jadi untuk sistem ni saya rasa kalau keseluruhan lah total termasuk kabel semua mungkin dalam RM7,000 hingga RM8,000 lah. Dan memang betul tuan-tuan boleh dapatkan dengan harga yang lebih murah dekat Shopee, dekat Lazada. Tapi tuan-tuan takkan dapat kualiti yang sama macam ni. Dan untuk saya, sebab saya nak buat tutorial, saya nak share dengan tuan-tuan, saya kena gunakan peralatan yang berkualiti. Sebab bila kita gunakan peralatan yang berkualiti, barulah kita akan dapat result yang betul. Dan bagi tuan-tuan yang baru nak berjinak-jinak dengan solar ni, kalau tuan-tuan gunakan peralatan yang dalam kategori smart device ni, tuan-tuan akan belajar lebih banyak benda. Sebagai contoh tadi, kalau kita tak gunakan smart punya peralatan ni, kita takkan dapat berapa watt kita dapat daripada solar panel, berapa watt atau berapa M yang masuk kat bateri, kita takkan nampak. Jadi kalau kita bermula dengan peralatan-peralatan yang terlampau basic, kita pun tak tahu berapa watt kita dapat, berapa M kita dapat. Jadi memang agak sukar untuk kita belajar. Kalau tuan-tuan gunakan peralatan yang smart ni, tuan-tuan boleh nampak value berapa watt, berapa M. Tuan-tuan lebih mudah nampak macam mana sistem kuasa solar ni berfungsi. Dan sebab itulah saya galakkan, walaupun tuan-tuan beginner, baru nak mula solar ni, dapatkan peralatan yang dalam kategori smart ni. Smart inverter, smart solar charge controller, smart battery. Solar panel biasalah, tak ada smart pun, biasa je. So lebih mudah tuan-tuan untuk faham sistem kuasa solar ni sebelum kita pergi kepada sistem off-grid dan juga sistem hybrid. Okey tuan-tuan, tentang MPPT solar charge controller ni, dari segi sambungan kabel, sambungan ke bateri, sambungan kepada load, sambungan kepada solar panel, semuanya sama saja tuan-tuan. Untuk PWM sama, untuk MPPT pun sama. Cuma yang bezanya dekat sini, untuk MPPT ni, kita boleh sambungkan kepada solar panel dalam arrangement ataupun dalam panel array yang high voltage. Kalau untuk PWM, sambungan solar panel mesti kita buat secara selari. Dan untuk MPPT ni, kita akan buat sambungan secara siri. Dan MPPT ni lebih efisien kalau kita bandingkan dengan PWM solar charge controller. Untuk sistem yang besar, 200 watt ke atas, lebih elok kita gunakan MPPT solar charge controller. 200 watt ke bawah, kita boleh gunakan PWM solar charge controller. Untuk video pasal PWM, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan dengan MPPT solar charge controller ni, jumlah solar panel yang sama, kita akan dapat power yang lebih tinggi, charging current yang lebih tinggi. Dan untuk hari ni juga kita dapat buktikan tentang performance solar panel tu. Alhamdulillah, solar panel tu consider terbaik. Jadi kalau kita combine solar panel yang high quality dengan solar charge controller pun yang premium, yang terbaik, insya-Allah kita akan dapat hasil yang terbaik. Untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan ni, solar charge controller dan peralatan lain, inverter pun semua ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.